Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anur Syafiqah binti Abdul Syukur, nombor matrik 1202437. Saya akan membentangkan latar belakang kajian. Pada abad ke-19, aliran pemikiran semasa mula menyerap masuk ke dalam negara kita melalui sistem residen, di mana sistem residen ini mempunyai pegawai British yang akan menasihati semua bidang kecuali bidang agama Islam dan tradisi Melayu. Pada abad ke-20, aliran pemikiran semasa ini mula menyerap masuk ke dalam dunia Islam. Ia juga ditafsirkan sebagai al-ghazw al-fikri dan membawa maksud serangan yang membolehkan seseorang itu mudah terpengaruh dengan fahaman itu. Selain itu, istilah westernization digunakan oleh orang barat yang membawa maksud proses membaratkan sesebuah negara. Menurut Hafiz Al-Jabari, istilah westernization juga membawa maksud sebuah gerakan yang menyuruh kepada kebangkitan atas dasar konsepsi barat sehingga mengakibatkan proses modernisasi ke dalam budaya yang mempaksikan ajaran Islam. Oleh sebab itu, telah muncul pelbagai fahaman yang bercanggah dengan ajaran agama Islam seperti golongan etis di mana mereka tidak mempercayai kewujudan Tuhan. Antara fahaman-fahaman yang telah berjaya masuk ke dalam negara kita ialah sekularisme, kapitalisme, liberalisme dan pluralisme. Beralih kepada masalah kajian. Seperti yang kita tahu, norma kehidupan manusia berubah sedikit demi sedikit sepanjang zaman menelurusi abad kemodenan zaman kini. Namun, kehidupan moden membuatkan sikap atau identiti seseorang itu kelihatan berubah ataupun boleh dikatakan lebih cenderung kepada hal yang membangkitkan unsur-unsur negatif. Kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap gaya hidup masa kini bukan sahaja membabitkan seseorang individu, malah ianya memberi impak kepada masyarakat sekeliling. Antara bukti yang dapat ditunjukkan ialah masyarakat kini lebih mementingkan keperluan diri seperti material, fizikal, kemudahan dan keselesaan semata-mata. Hal ini menunjukkan bahawa manusia zaman kini lebih berfikiran kepada unsur kapitalisme. Menurut Sadiq Jalal Al-Azm, seorang pemikir Syria, mengatakan bahawa kapitalisme ialah dekad peralihan manusia seluruhnya kepada gaya hidup ala Amerika dari sudut politik, budaya, pemikiran dan kelakuan. Bukan itu sahaja, namun kelakuan anak-anak muda pada masa kini juga jelas kelihatan membimbangkan kerana mereka terpengaruh dengan trend dan fashion terkini melalui media sosial dan gadget. Contohnya, pada masa kini sering terjadi vandalisme, gangsterisme, partilia dan kes-kes pembuangan bayi. Hal ini sangat berkait rapat dengan faktor aliran pemikiran pada masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Seterusnya kita akan sambung kepada objektif kajian. Yang pertama, kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti kesan negatif aliran pemikiran semasa yang datang dari barat, yang berkembang dengan pesat dan juga tersebar dengan meluas di seluruh dunia. Yang kedua, untuk mengenal pasti implikasi dan kesan pemikiran semasa dalam kalangan umat Islam. Yang ketiga, untuk mengenal pasti cadangan ataupun langkah-langkah yang perlu diambil untuk menangani masalah aliran pemikiran semasa ini dalam kalangan umat Islam dan juga di seluruh dunia. Bagi skop kajian ini tertumpu kepada umum, di mana kajian ini adalah untuk mengetahui tahap pengetahuan mereka mengenai kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap gaya hidup masa kini. Kajian ini telah dijalankan terhadap 50 hingga 100 orang responden yang terdiri daripada lelaki dan perempuan yang berumur 13 tahun dan ke atas. Kebanyakan responden terdiri daripada individu yang beragama Islam. Kajian ini juga telah dilakukan menggunakan platform Google Form yang disebarkan melalui aplikasi WhatsApp untuk mengetahui pandangan mereka mengenai kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap gaya hidup masa kini dan menjadi sumber kepada kajian metodologi bagi mengumpulkan maklumat dan data kajian. Di samping itu, kajian ini juga ingin melihat tahap persetujuan responden melalui skala Likert dengan soalan-soalan yang telah dinyatakan melalui Google Form tersebut. Ianya adalah bagi mengukuhkan dan menyempurnakan lagi kajian yang ingin dijalankan. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan pembentangan ini dengan tajuk sorotan literatur. Tajuk ini membincangkan pandangan sarjana mengenai aliran pemikiran liberalisme, sekularisme, orientalisme, kapitalisme, implikasi dan cadangan untuk mengatasi masalah berkaitan dengan aliran pemikiran semasa dalam kalangan umat Islam. Untuk pandangan sarjana yang pertama, iaitu mengenai liberalisme.
Menurut penawar tahun 2019, kebenaran tidak dimiliki secara mutlak kerana penyataan benar atau salah mengikut pandangan masing-masing. Kedua ialah mengenai sekularisme. Menurut Ibrahim 2019, kehidupan perlu diperbaiki dengan cara material dan bebas daripada memikirkan tentang Tuhan. Kemudian yang ketiga ialah mengenai orientalisme. Menurut Rahim 2017, Barat mengatakan bahawa agama Islam ini ketinggalan dan perlu digantikan dengan lebih moden iaitu perundangan Barat. Seterusnya yang keempat iaitu kapitalisme. Menurut Mas'ud 2012, individu berhak memonopoli perniagaan yang telah dihasilkan olehnya tanpa memberikan hasil kepada golongan yang memerlukan. Kelima ialah implikasi aliran semasa dalam kalangan umat Islam. Menurut Haris 2018, konsep kebebasan ini telah mengetepikan aturan moral dan nilai murni yang digariskan oleh agama. Akhir sekali ialah cadangan untuk menangani masalah aliran pemikiran semasa dalam kalangan umat Islam. Cadangannya ialah sebagai umat Islam kita perlulah kembali kepada 4 sumber utama iaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijtihad dan Qiyas. Apakah itu metodologi kajian? Metodologi kajian ialah kaedah, cara dan pendekatan yang digunakan bagi mencapai objektif dan matlamat kajian menurut reka bentuk kajian, lokasi dan responden kajian serta kaedah penganalisis data. Reka bentuk kajian ini ialah kajian tinjauan yang dilakukan berdasarkan rujukan persampelan. Kajian ini digunakan bagi memerhatikan kesan negatif dan aliran pada pemikiran semasa yang datang dari Barat serta kajian implikasi dan kesan pemikiran semasa dalam kalangan umat Islam. Nama saya Muhammad Akhil Mahdi bin Sailan, nombor matrik 1202446. Saya akan membentangkan lokasi kajian, responden kajian dan kaedah penganalisisan data. Lokasi kajian. Kajian ini dijalankan menggunakan melalui WhatsApp dan soal selidik yang telah diedarkan menggunakan Google Form. Untuk responden kajian, berdasarkan data yang telah terkumpul, sebanyak 103 responden menjawab soal selidik ini dan kebanyakan daripada responden adalah golongan pelajar universiti yang berumur antara 18 hingga 24 tahun. Kaedah penganalisisan data. Kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif iaitu menggunakan alat pengukuran seperti soal selidik ataupun ujian. Kedua, kajian ini menggunakan skala Likert dalam soal selidik yang telah diedarkan iaitu memberikan 5 jawapan yang berbeza dalam satu soalan supaya responden bebas menjawab soal selidik ini mengikut pendapat mereka tentang tajuk kajian ini iaitu falsafah, kesan negatif aliran pemikiran semasa terhadap gaya hidup masa kini. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi seterusnya saya akan membentangkan tentang analisis dapatan kajian. Jadi yang pertama ialah jantina. So kami mendapat sebanyak 102 responden. Daripada responden itu sebanyak 33.3% adalah daripada responden lelaki, manakala 66.7% adalah daripada responden perempuan. Jadi seterusnya untuk bahagian umur pula, sebanyak 96.1% adalah mewakili responden dalam lingkungan 18 sehingga 24 tahun. 3.9% adalah mewakili responden dalam lingkungan 13 sehingga 17 tahun dan 25 sehingga 29 tahun. Tiada responden dalam lingkungan 30 tahun ke atas. Seterusnya adalah status. Sebanyak 91.2% responden adalah pelajar di peringkat universiti. 7.8% responden telah berstatuskan sebagai pekerja dan 1% responden masih di peringkat sekolah menengah. Seterusnya adalah berkaitan dengan soalan selidik kami. Jadi untuk soalan 1, manusia berhak diberikan hak kebebasan bersuara untuk mempertahankan hak mereka. Sebanyak 54.9% mengatakan sangat setuju, 40.2% mengatakan setuju, 3.9% mengatakan tidak pasti, 1% mengatakan tidak setuju dan 0% mengatakan sangat tidak setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Faiz Hakimi bin Zainuddin, nombor matrik 1202440. Untuk statistik soalan 2, iaitu adakah anda faham
dengan aliran pemikiran semasa seperti sekularisme dan Islam liberal. Majoriti daripada responden iaitu seramai 47.1% faham tentang aliran pemikiran semasa ini. Untuk soalan 3, adakah anda bersetuju sekiranya pemikiran sekularisme diamalkan oleh umat Islam? Sebahagian daripada mereka tidak pasti tentang kenyataan ini, tetapi majoriti daripada mereka tidak bersetuju sekiranya pemikiran ini diamalkan oleh umat Islam. Untuk soalan 4, pemikiran sekularisme boleh memberi kesan terhadap keruntuhan moral. Majoriti daripada mereka bersetuju dengan kenyataan ini, iaitu seramai 37.3% setuju. Untuk soalan 5, kesan negatif aliran pemikiran masa kini yang boleh membawa kerosakan akal dan jiwa manusia yang berpunca dari ideologi dari Barat. Majoriti daripada mereka pun bersetuju dengan kenyataan ini, iaitu seramai 44.1%. Bagi soalan 6, adakah anda setuju jika Malaysia mengikuti perlembagaan Barat? Majoriti daripada mereka tidak bersetuju sekiranya Malaysia mengikuti perlembagaan Barat. Saya Muhammad Iqmal Fadhani Hadi bin Suhardi, nombor metik 120247. Baiklah, saya akan menyambung soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang ke-7. Pernahkah anda rasa bahawa anda mahu sedikit kelonggaran dalam hal-hal agama? Baiklah, untuk soalan ini, majoriti responden memilih sangat tidak setuju, iaitu seramai 38 orang yang bersamaan dengan 37.3%. Responden yang memilih tidak setuju adalah seramai 27 orang yang bersamaan dengan 26.5%. Tidak pasti seramai 24 orang yang bersamaan dengan 23.5%. Dan responden yang memilih setuju adalah seramai 12 orang yang bersamaan dengan 11.8%. Seterusnya, responden yang memilih sangat setuju adalah seorang yang bersamaan dengan 1%. Soalan yang ke-8, adakah fahaman liberal ini bersesuaian dengan budaya Malaysia? Responden yang memilih sangat tidak setuju dan tidak setuju adalah sama, iaitu seramai 31 orang yang bersamaan dengan 30.4%. Majoriti responden untuk soalan ini memilih tidak pasti, iaitu seramai 33 orang yang bersamaan dengan 32.4%. Responden yang memilih setuju iaitu seramai 5 orang yang bersamaan dengan 4.9%. Dan sangat setuju adalah seramai 2 orang yang bersamaan dengan 2%. Baiklah, untuk soalan yang seterusnya, iaitu soalan yang ke-9. Benarkah Islam liberal akan menggugat akidah umat Islam? Baiklah, untuk soalan ini, majoriti responden memilih sangat setuju, iaitu seramai 36 orang yang bersamaan dengan 35.3%. Responden yang memilih setuju seramai 33 orang yang bersamaan dengan 32.4%. Yang memilih tidak pasti adalah seramai 18 orang yang bersamaan dengan 17.6%. Responden yang memilih tidak setuju seramai 9 orang yang bersamaan dengan 8.8%. Dan responden yang memilih sangat tidak setuju seramai 6 orang yang bersamaan dengan 5.9%. Untuk soalan yang terakhir, iaitu soalan yang ke-10. Manusia yang dikurniakan akal sememangnya berhak untuk bebas memeluk mana-mana agama yang dirasakan sesuai bagi diri mereka. Baiklah, untuk soalan ini, responden yang memilih sangat tidak setuju adalah seramai 19 orang yang bersamaan dengan 18.6%. Yang memilih tidak setuju adalah seramai 16 orang yang bersamaan dengan 15.7%. Majoriti responden memilih tidak pasti, iaitu seramai 25 orang yang bersamaan dengan 24.5%. Yang memilih setuju adalah seramai 23 orang yang bersamaan dengan 22.5%. Yang sangat setuju adalah seramai 19 orang yang bersamaan dengan 18.6%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya ialah Wan Nur Ain Fatimah binti Wan Ahmad Kamil, dan saya akan membentangkan bahagian kesimpulan, implikasi dan juga cadangan bagi tajuk kesan negatif pemikiran semasa terhadap gaya hidup masa kini. Kesimpulannya bagi tajuk ini ialah penyebaran maklumat mengenai pengaruh pemikiran ala barat ini telah masuk ke dunia Islam yang menyebabkan lahirnya pemikiran modernisme dan juga liberalisme. Jadinya implikasi ataupun kesan negatif terhadap kewujudan pemikiran semasa terhadap gaya hidup masa kini ialah
Yang pertamanya, seseorang Muslim itu akan memandang rendah terhadap hukum hakam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan menganggapnya sebagai satu hukum yang tidak semestinya wajib diikuti dan ianya boleh diubah mengikut pemahaman mereka sendiri. Yang keduanya ialah keberanian mereka dalam mempersoalkan segala perkara yang sudah ditetapkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan merasakan suatu hukum itu adalah tidak sesuai dengan gaya hidup mereka yang dianggap sebagai satu kehidupan moden ataupun satu kehidupan teknologi masa kini. Dan bagi membatas daripada ideologi ini terus tersebar luas ialah dengan ada beberapa cadangan ini, iaitu yang pertamanya ialah menerapkan ajaran Al-Quran dan As-Sunnah dalam kehidupan seseorang Muslim itu seusia mereka kecil lagi, supaya mereka ini terlebih terdedah dengan agama Islam sejak daripada kecil lagi. Yang keduanya ialah sentiasa memartabatkan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan kehidupan harian dalam apa jua skop, seperti menjadikan hukum Allah itu sebagai panduan utama sebelum membuat sesuatu perkara. Yang terakhirnya ialah organisasi Islam ataupun pihak berkuasa hendaklah memastikan ideologi ini tidak terus disebarkan secara sewenang-wenangnya oleh mereka yang mempunyai niat yang tidak baik terhadap umat Islam untuk menyebarkan tentang ideologi barat ini. Ini dapat disimpulkan dalam surah Al-Baqarah ayat 120. Orang-orang Yahudi dan Nasrani ini tidak akan senang terhadap kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Ini dapat disimpulkan bahawa mereka akan melakukan apa sahaja perkara supaya umat Islam ini diselewengkan akidahnya. Mudah-mudahan kita semua dan juga umat Islam di seluruh dunia akan dilindungi daripada mengikuti dan diselewengi oleh ideologi barat ini. Sekian, terima kasih.